Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera para penonton setia yang bersama kami di platform Nextstep TV dan juga Nextstep Malaysia. Terima kasih atas sokongan yang anda berikan kepada kami secara berterusan, dan kepada para penonton yang baru jangan lupa untuk subscribe kami di YouTube Nextstep TV dan pastikan anda mendapat notifikasi yang terkini daripada rancangan-rancangan yang kami sediakan untuk anda. Minggu ini dalam segmen Berani Jawab, kita bersama dengan sekali lagi bersama dengan CEO Ilham Center, Tuan Hishamuddin Abu Bakar. Assalamualaikum Tuan Hishamuddin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sihat Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sekali lagi kerana Tuan Hisham sudi bersama dengan kita untuk menjawab beberapa persoalan yang biasanya Nextstep akan mewakili soalan-soalan daripada pihak rakyat untuk diketengahkan. Baik, Tuan Hisham, sebagai permulaan, kalau kita lihat prestasi Kabinet Kerajaan Perpaduan setakat 6 bulan ini, apa yang ingin Tuan Hisham perkatakan? Adakah ia menunjukkan petanda-petanda yang baik kepada rakyat dan juga kestabilan negara? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Nextstep memberikan jemputan ini dan juga ruang kepada Ilham dan juga saya untuk muncul dalam sesi kali ini. Berkenaan dengan soalan 6 bulan ataupun 7 bulan di bawah kerajaan perpaduan ini, apakah memenuhi ekspektasi rakyat? Jadi pada pemerhatian kami lah, dan sebenarnya ketika bulan puasa yang lalu saya membuat polling ringkas di platform saya, iaitu bertanyakan tentang perkembangan yang berlaku dalam mereka menerima tentang kerajaan perpaduan ini. Sebenarnya harapan yang menggunung tinggi diletakkan kepada kerajaan untuk rakyat melihat dalam aspek ekonomi isi rumah mereka. Jadi kita tahu bahawa dalam berdepan dengan iklim ekonomi dunia yang tidak berapa baik ketika ini, sudah tentulah perkara ini sedikit sebanyak akan memberikan impak kepada rakyat kita berkaitan dengan kos harga hidup, kos barangan, kenaikan harga barang yang ketara dan sebagainya. Dan dalam tempoh itu juga penilaian itu ditanggung juga oleh kerajaan, dan beban itu juga akan terkena kepada bagaimana fungsi dalam kerajaan perpaduan ini bertindak balas terhadap tekanan ekonomi dunia dan juga keperluan dan juga kehendak rakyat itu perlu dipenuhi. Dalam konteks ini saya melihat walaupun 7 bulan ataupun semalam di mana Perdana Menteri kata terlalu awal untuk menilai kerajaan, tetapi pada rakyat mereka tidak kira kerajaan ini sebulan ke 7 bulan ke setahun ke, tapi apa yang mereka ingin lihat ialah perubahan. Tentu perubahan dan juga ada bezanya keadaan hari ini dengan semalam. Jadi dalam situasi ini bagi saya tidak timbul beberapa bulan, tetapi untuk pada perspektif rakyat, mereka menuntut untuk dipenuhi tuntutan supaya kerajaan ini bertindak balas dan memberikan refleksi yang baik terhadap tekanan yang mereka hadapi agar berlaku pengurangan beban itu yang dihadapi oleh mereka menjelang ataupun prospek yang mereka nampak tentang hala tuju kerajaan akan datang. Baik, kalau Perdana Menteri mengatakan bahawa masih terlalu awal untuk dinilai kerajaan perpaduan atau kabinet pada hari ini, tetapi rakyat pula mengatakan masih belum terlambat untuk melakukan rombakan kabinet kepada di mana-mana menteri yang mungkin tidak perform dan sebagainya, kerana ia adalah menjadi pemerhatian setiap rakyat, apatah lagi mereka yang akan mengundi di PRN nanti melihat prestasi-prestasi mereka yang berada dalam kabinet itu untuk membantu mereka. Sebagaimana yang Tuan Hisham katakan, harapan menggunung rakyat kerana dilihat kos harga hidup mereka tidak merasakan apa-apa perubahan dalam kos harga hidup mereka, malah dikatakan makin terhimpit. Jadi adakah pandangan Tuan Hisham sendiri wajar dilakukan rombakan kabinet sebagaimana yang diwawarkan sebelum ini, ketika ini? Baik, saya cuba memahami kenapa timbulnya cadangan ataupun apa yang dikatakan rumours kenaan dengan desakan untuk merombak kabinet ataupun reshuffle kabinet yang baru 7 bulan ataupun 7 bulan kerajaan ini berfungsi. Jadi perkara ini sebenarnya hadir daripada kenyataan-kenyataan yang bagi saya fumble ataupun flop daripada menteri di bawah kerajaan perpaduan ini. Yang mana pada rakyat tidak wajar tindakan ataupun kenyataan tindak balas yang
dikeluarkan mungkin pada mereka peramatang, mungkin bagi mereka tidak bijak yang keluar daripada tindakan ataupun mulut menteri. Sebagai contoh, apa mereka melihat berkenaan dengan Kementerian Komunikasi. Jadi tingkah laku dan tindak balas walaupun dalam bentuk yang nampak tidak serius, tetapi perkara ini amat serius kepada rakyat yang tertekan dengan kos sara hidup, beban kenaikan harga barang dan sebagainya. Sudah tentulah insiden-insiden walaupun nampak gurauan, mungkin posting itu tidak serius, tetapi bagi rakyat mereka menganggap bahawa kami dalam keadaan yang sangat kritikal. Kenapa menteri boleh main-main dan sebagainya. Jadi inilah menyebabkan lebih baiklah Perdana Menteri tukar sajalah menteri berkenaan. Jadi pada khidmat saya dalam situasi begini, seakan-akan dalam kajian kami juga mendapati bahawa sekarang ini tertanggung di pundak Perdana Menteri ke-10 sahaja untuk berdepan dari aspek populariti, dalam aspek dia begitu menonjol ke depan. Sebagai contoh, yang kalau dalam semalam lawatan Perdana Menteri ke Sabah mengumumkan akan menyelesaikan masalah air, malahan mahasiswa di UMS dah berdepan dengan krisis air. Saya ingat dah bertahun lamanya sejak daripada PRN yang lepas pun, ketika kami turun membuat tinjauan, itulah masalah yang dihadapi oleh mahasiswa di UMS. Dan semalam Perdana Menteri mengumumkan secara langsung 3 juta bantuan kepada UMS. Jadi itu melegakan, dan tindakan sebegitu amat membantu dalam aspek populariti kerajaan. Tetapi dalam konteks yang dikatakan kabinet ataupun jemaah menteri yang mungkin tidak kompeten pada kacamata rakyat, mereka menuntut Perdana Menteri bertindak untuk menyusun kabinet yang lebih responsif dan juga yang lebih capable untuk berdepan dengan isu-isu yang berlaku, hambatan ekonomi dan sebagainya. Baik, bercakap tentang tidak kompeten, menteri yang tidak kompeten ini, Tuan Hisham, kita ada terbaca orang kata apa, teguran daripada rakan komponen BN sendiri, daripada MKT UMNO. Saya sebut di sini sebab Puan Azhar Kassi yang menegur Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, yang dilihat tidak memberikan inisiatif yang konkret dalam menangani isu kos sara hidup, membantu rakyat mengubah kehidupan mereka, dan juga dikatakan bahawa tidak nampak sesuatu yang luar biasa daripada seorang menteri, sedangkan menteri sepatutnya tidak boleh orang kata apa, bergerak atau bertindak secara biasa-biasa sahaja. Dan sebagaimana yang semua rakyat mengetahui bahawa Rafizi banyak formula yang sebelum ini, tetapi dilihat bahawa formula itu tidak digunakan untuk membantu rakyat. Adakah itu merupakan di antara indikator yang sebenarnya yang sepatutnya ditegur oleh rakan komponen demi kebaikan semua? Silakan Tuan Hisham. Ya, memang itu sebenarnya dalam saya bersandarkan kepada apa yang kami temui di lapangan juga sama. Baik. Kalau dilihat kepada beberapa kementerian, saya minta kementerian berkenaan tidak kecil hati lah. Sebab saya cuba angkatkan perkara-perkara yang kami dapati dalam temu bual mendalam ilham di lapangan. Sebagai contoh, berkenaan dengan ekonomi, yang mana mereka melihat sepatutnya kementerian ini memaparkan hala tuju yang jelas supaya muncul dalam pemikiran mereka, optik mereka berkenaan dengan hala tuju ekonomi. Malaysia ini bagaimana? Sebagai contoh, berapa banyak pelaburan yang masuk dan pelaburan itu memberikan impak sebanyak mana kepada rakyat. Kemudian pengumuman yang terbaru, saya rasa adakah timing tak kena ataupun sebagainya, pengumuman untuk menarik subsidi berkenaan subsidi elektrik kepada kelompok T20, subsidi minyak mungkin ditarik, kemudian subsidi terhadap mengerjakan haji kepada kumpulan T20. Dan kumpulan T20 menyatakan bahawa T20 ini, kena ingat mereka ini tak semestinya yang kaya jutawan-jutawan. Betul. Jadi mereka yang termasuk T20 yang bracket bawah, ini adalah kelompok yang akan suffer ataupun mereka yang akan terkesan dengan polisi ini. Dan mereka menyatakan bahawa kamilah yang banyak menyokong Kerajaan Pakatan Harapan.
Tetapi dengan kami sumbangan, kami bekerja keras dan sumbangan kami kepada negara, tiba-tiba kami ditarik dengan tarikan subsidi sebegini, dengan mengejut. Jadi walaupun mereka tahu itu adalah kenyataan populis ataupun kempen-kempen yang dibuat oleh kerajaan, tetapi mereka mengetahui bahawa segmen ini sebenarnya yang mendukung kerajaan berbanding kelompok B40 pada hemat mereka menyatakan bahawa kelompok ini sebenarnya yang banyak menyokong oposisi, tetapi mereka ini yang mendapat laba dan juga keuntungan daripada dasar kerajaan sekarang. Jadi bagaimana Menteri Ekonomi khususnya untuk menjelaskan soal ini, walaupun ketimbang pertimbangan ekonomi itu dilihat, tapi dalam konteks politik juga perlu diambil kira. Kemudian dalam konteks yang lain saya melihat pengumuman apa sebenarnya, sebagai contoh, sebagai yang masih lagi mungkin, takkanlah dalam keadaan iklim ekonomi yang sebegini harga minyak tak boleh turun. Boleh mungkin tidak menurun RM1.50 seperti mana yang dijanjikan ketika dalam Pakatan Rakyat, tetapi dalam kerajaan ini untuk memberikan impak kepada rakyat takkan tak boleh turun 20 sen. 10 sen pun tak apa dah. Untuk mengurangkan beban itu, dia kan ada kesan rantaian daripada pengurangan ini. Kemudian sebagaimana Rafizi terkenal dengan formula untuk mengurangkan cukai kenderaan ataupun cukai kereta import, dulu pemilikan harga kereta yang lebih murah. Sekarang ini adalah ruang yang dia boleh melaksanakan apa yang dia telah menyusun dahulu. Jadi perkara ini menuntut rakyat, walaupun kita tahu ini kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan semasa berkempen 5-6 tahun dahulu, tetapi rakyat melihat itu adalah idea ataupun itu adalah gagasan idea yang sekarang ini dia mempunyai kuasa dan dia boleh laksanakan untuk kebaikan rakyat. Jadi itu yang menjadi maksud saya dalam temu bual saya bersama dengan responden berkenaan dengan kompetensi menteri-menteri tertentu lah. Baik, bercakap tentang menteri ini, Tuan Hisam, berdasarkan kepada kenyataan-kenyataan dangkal, ataupun ada di antara menteri yang memang tidak perform, malah ada juga di antara menteri yang suka share video-video yang dilihat macam main-main, tidak serius untuk rakyat dan sebagainya. Akhirnya apa yang kita lihat adalah mereka memaparkan ini adalah pengakuan daripada mereka yang menyokong kerajaan perpaduan, yang mengatakan bahawa ini kali terakhir mereka akan menyokong kerajaan dalam PRU 16. Mereka tidak akan sokong selagi menteri-menteri ini berada dalam kerajaan. Ini merupakan sesuatu petanda yang saya rasa tidak molek untuk kerajaan perpaduan mengekalkan menteri-menteri sebegini. Daripada pemerhatian Tuan Hisam sendiri, kementerian mana yang dilihat terlalu kritikal dalam konteks menteri yang tidak perform, atau menteri yang dilihat lebih suka main-main daripada memikirkan soal rakyat? Tuan Hisam. Yang ni sensitif sikit lah. Saya mungkin akan menjadi tumpuan lah kerana menyebut menteri. Tetapi saya nak tapi perkara ini realiti, yang mana menjadi viral ataupun tular dalam media sosial, dan perkara ini sepatutnya diambil perhatian oleh pegawai-pegawai menteri untuk melihat mereka perlu menasihati dan juga memberikan sedikit teguran. Malahan bagi saya tidak wajarlah pegawai menteri merakam aksi-aksi dan juga membuat posting yang begitu. Sebagai contoh lah, nampak macam biasa, tetapi sebagai contoh ketika Menteri Komunikasi dan Digital Kayuh Basikal dalam pejabat, jadi perkara itu bagi saya sangat tidak sensitif dengan situasi yang berlaku. Seakan-akan tidak kena pada masanya, tidak kena pada tempatnya. Dan saya tidak pasti adakah keadaan itu dilakukan dalam keadaan tidak sedar, ataupun dalam keadaan dia tidak memahami bahawa dalam keadaan sekarang ini rakyat menekan atau memberikan tekanan kepada kerajaan. Tetapi mungkin bagi saya, mungkin dalam keadaan ini ialah mereka merasakan sangat complacent, sangat selesa dengan jawatan, selesa berada dalam kerajaan. Tetapi sebenarnya saya nak memberitahu bahawa tekanan daripada segmen tertentu kepada kerajaan adalah begitu kuat. Sebagai contoh, segmen Melayu, bagi saya, pengundi Melayu amat kritikal kepada kerajaan sekarang. Jadi kerana apa? Kerana segmen Melayu ini, kalau kita ambil
keputusan pilihan raya umum yang lepas, daripada 100 kerusi, 165 kerusi di Semenanjung Malaysia, 165 kerusi 100 kerusi majoriti Melayu, tumpuannya 74 kursi dimenangi oleh Perikatan Nasional. Itu kena faham. Maksudnya daripada 100 kursi Melayu, 74% kalau kita nak ambil kira peratusnya, 74% ini di kawasan ini ditakluk oleh Perikatan Nasional yang dahulunya merupakan kubu kuat kepada UMNO dan Barisan Nasional. Sekarang ni 74 itu dikuasai oleh Perikatan Nasional. Berbaki kepada BN dan juga UMNO hanya 26% ataupun 26 kursi sahaja di kawasan Melayu ataupun majoriti Melayu. Jadi apa sahaja yang datang daripada kenyataan menteri ataupun ahli parlimen Perikatan Nasional, sama ada di dalam Dewan Parlimen maupun dalam kenyataan di luar biasa, itu adalah mewakili segmen Melayu, dan orang Melayu akan melihat ini adalah wakil rakyat yang mereka telah lantik. Dan ini sebenarnya manifestasi yang perlu difahami oleh menteri ataupun kerajaan bahawa mereka kena menguruskan segmen ini dengan baik. Jadi mana-mana portfolio yang berkenaan, kementerian yang berkenaan dengan Melayu, bagi saya memang menuntut untuk mereka menyelesaikan atau memeredakan segmen ini dengan baik. Itu komen saya. Baik, terima kasih Tuan Hisam. Baik, kalau kita lihat juga survey yang dibuat oleh Endeavour and MGC tentang undian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat 46% di antara undi yang tertinggi, dilihat merupakan satu kayu ukur kepercayaan rakyat kepada PMX ini untuk mentadbir negara dan merubah Malaysia menjadi lebih baik. Itu harapan dan keterdesakan rakyat pada ketika ini. Tetapi sayangnya beliau dikelilingi oleh menteri-menteri yang hanya menumpang aura dan karisma seorang kelibat yang bernama Anwar Ibrahim ini. Kalau kita lihat timbalan Perdana Menteri, Zahid Hamidi hanya mendapat 1%. Ia merupakan satu jurang yang sangat besar berbanding Perdana Menteri dan juga timbalan Perdana Menteri. Jadi apa komen Tuan Hisam tentang survey yang dilakukan ini? Ya, untuk sebab kita perlu faham tentang tinjauan ini dan kami menghormati tinjauan yang dikeluarkan. Dan perkara itu dilakukan secara metodologi yang tepat dan sebagainya. Jadi untuk kita faham apa sebenarnya angka yang dikemukakan oleh Endeavour MGC itu, iaitu kita lihat bahawa populariti PM itu mendahului bagi tokoh-tokoh yang lain. Itu jelas di situ. Kemudian kita melihat tahap sokongan rakyat, majoriti rakyat dan tahap sokongan pengundi Melayu berbeza. Kita boleh lihat di situ. Jadi apa yang saya boleh faham daripada kenyataan itu, memanglah seperti yang saya ulang tadi, populariti kerajaan ini amat terbeban kepada Perdana Menteri seorang. Seakan-akan begitu. Dan bagi saya lah, imej timbalan Perdana Menteri pun, timbalan Perdana Menteri kita ada dua, juga seakan-akan agak tenggelam dalam konteks sekarang lah, penerimaan publik tentang rakyat terhadap ketokohan dua Perdana Menteri ini. Jadi itu saya melihat dalam konteks itu. Jadi sudah tentulah, sebab saya nyatakan tadi, oleh kerana media telah memberikan sorotan dan juga highlight maksudnya kepada Perdana Menteri bergerak ke sana ke sini dengan program yang pelbagai daripada pagi sampai ke malam, rutinnya setiap hari itu mendapat fokus kepada media. Sudah tentulah hebahan itu lebih menjadi tumpuan kepada rakyat berbanding dengan menteri maupun timbalan Perdana Menteri yang lain. Dan apabila kajian dibuat, sudah tentulah dia akan memberikan kesan kepada penerimaan rakyat, maklumat-maklumat yang mereka terima, dan apabila dilakukan kajian, tentulah imej Perdana Menteri itu lebih mengukuh dan lebih besar berbanding tokoh yang lain. Bukankah itu menjadi satu cabaran atau tamparan yang cukup hebat kepada seorang timbalan Perdana Menteri ataupun menteri-menteri yang berada di sekelilingnya tentang indikator ini? Jika sebagai ahli politik, memang itu adalah cabaran lah. Maksudnya bagi saya itu adalah cabaran kerana ialah orang politik, mereka memerlukan populariti, mereka memerlukan endorsement daripada publik yang lebih ramai, kelompok yang mengenali mereka, kelompok yang menyokong mereka itu lebih ramai. Malahan di kementerian mereka mempunyai perbelanjaan media
yang dibelanjakan adalah untuk mengangkat kementerian, mengangkat secara automatik juga mengangkat menteri berkenaan. Jadi kalaulah berjuta yang diperuntukkan itu tidak diterjemahkan dalam bentuk sokongan, bagi saya itu adalah masalah. Jadi kepada pegawai menteri ataupun mereka yang menjadi yang di sekeliling menteri, bayangkan kalau bos kita ataupun menteri berkenaan itu telah diperuntukkan dengan sejumlah wang yang begitu banyak, tetapi gagal untuk menempatkan diri dalam konteks popular ataupun tidak, maka sudah tentulah itu akan memberikan masalah kepada kementerian ataupun menteri berkenaan. Baik Tuan Hisam, soalan terakhir daripada saya. Apa yang Tuan Hisam ingin perkatakan tentang kalau sekiranya tidak berlaku rembakan kabinet untuk tempoh satu penggal, lama lagi ni, dalam 5 tahun, okey, kalau sekiranya menteri yang tidak perform, menteri yang tidak memberikan apa-apa kesan kepada rakyat, menteri yang asyik didesak oleh rakyat untuk ditukarkan tetapi tidak diambil tindakan oleh Perdana Menteri ataupun pucuk pimpinan negara yang teratas, dibimbangi kesannya itu bukan setakat kesabilan kerajaan, tetapi juga kalau kita lihat sokongan daripada mereka yang semakin berkurangan, dibimbangi akan memberi kesan kepada PRU ke-16 nanti. Ya, itu sudah tentu. Kerana kerajaan itu adalah terbentuk secara kolektif. Dengan apa dalam konteks sekarang ini, kerajaan perpaduan terbentuk dengan jemaah menteri yang ditubuh ataupun yang dilantik oleh Perdana Menteri. Jadi kalaulah dengan kenyataan seorang menteri ataupun tingkah laku menteri-menteri tertentu yang menyebabkan kemerosotan undi yang akan diperolehi oleh parti kerajaan menjelang pilihan raya negeri ini ataupun pilihan raya umum ke-16 maupun pilihan raya negeri Sabah ke Sarawak ke selepas ini, sudah tentulah perkara itu sepatutnya menjadi pertimbangan bahawa kerajaan ataupun Perdana Menteri perlu menafikan ataupun menidakkan faktor itu, faktor kerana menteri tertentu yang tidak kompeten ataupun yang memberikan masalah kepada populariti kerajaan perlu diganti ataupun perlu ditukar. Itu bagi saya adalah tuntutan biasa dalam sebuah kementerian. Baik, soal di sini ialah yang sekarang ni yang menjadi tentang tajuk reshuffle kabinet ni, sebenarnya bilakah yang sesuai untuk dibuat reshuffle kabinet. Jadi itu pertimbangannya yang bagi saya peribadi, saya tidak menolak bahawa sudah tentulah Perdana Menteri akan mempunyai input ataupun pandangan daripada semua agensi ataupun dia tentu ada KPI yang diukur oleh pejabat Perdana Menteri untuk melihat kementerian mana yang memenuhi KPI, kementerian mana, dan laporan-laporan daripada yang pandangan-pandangan rakyat bagi saya mungkin tidak dikesampingkan sebegitu saja oleh PMO, tetapi apa yang saya nak lihat sebenarnya bilakah masa yang sesuai. Jadi bagi saya ada ruang tertentu, sebagai contoh masa yang paling sesuai bagi saya mungkin selepas pertukaran pertabalan yang di Pertuan Agong pada tahun hadapan. Apabila bertukarnya yang di Pertuan Agong, saya rasa itu adalah ruang yang terbaik untuk Perdana Menteri membuat pertukaran. Tetapi andai kata tekanan itu lebih kuat, terutamanya selepas pilihan raya negeri nanti, pencapaian parti-parti kerajaan ini kita tidak tahu bagaimana keputusan referendum rakyat nanti. Saat itu sudah tentulah perkara ini juga akan mendapat pertimbangan. Kalau perlu dilakukan dengan segera, mungkin selepas PRN itu langkah untuk rombakan kabinet sama ada kecil ataupun bagaimana perlu dilakukan oleh Perdana Menteri bagi kelestarian kerajaan ini bertahan menjelang pilihan raya umum akan datang pun sebagainya. Saya berhenti di situ. Baik, terima kasih Tuan Hisam untuk perkongsian pada malam ini. Semoga memberi input yang cukup bermanfaat untuk para penonton di luar sana. Selamat baju jaya untuk Ilham Center dan juga untuk Tuan Hisam secara peribadi. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Tuan Hisam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih next track. Ya. Baik, itu dia para penonton diskusi kami yang cukup bermakna bersama dengan CEO Ilham Center, Tuan Hisamuddin Abu Bakar. Semoga beri manfaat untuk anda. Kita jumpa lagi dalam Berani Jawab minggu depan. Saya Zafar Yusof. Assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi. Bye.